kau tak apa, kalau kau tak buat sihir ni, aku bunuh anak kau. Kita buat tak tuan? Benda ni sebenarnya dia nak buat ke tak nak? Dia tak nak, tapi dia dipaksa. Dia dipaksa, kesian tak? So kita pun kata, ya Allah, kalau kau benar bercakap benar, kau akan mudahkan. Jadi tuan-tuan, so kadang-kadang jin memang dia tak nak buat benda ni, dia kena tangkap. Kan saya kata ada sihir kan, jin sihir kan. Jin sihir inilah yang akan tangkap pada jin dia kecil-kecil ni. Okey, kau pergi buat benda ni. So macam mana kita nak tolong jin? Kadang-kadang betul cakap betul. Okey, kita tanya, kau Islam ke kafir? Kalau kau Islam, aku tolong kau. Okey, kau tak nak masuk Islam, ajar je kalimah syahadat. Faham? Lepas tu nak kasih nama, no problem. Tapi janganlah kasih nama. Baik, kau perempuan lelaki, aku perempuan, aku kasih nama kau Syadrana, Adriana, apa benda. Panjang gila, jin pening kepala. Nama aku dulu pun agak pendek kan. Kasih pendek. So eloknya kita ambil nama-nama para rasul ke anbiya, nama-nama isteri Nabi ke anak-anak Nabi. Okay? Janganlah kasih nama kau Maya Karin ataupun Siti Nurhaliza. Mana kau nak? No? Kasihlah nama Fatimah ke, kasihlah nama-nama yang elok. Ya? Jangan kasih nama-nama panjang-panjang pelik-pelik lah. Kasih nama kau Mati Dari pun nak lah. Okay, benda-benda tu janganlah. Okay? Nanti jin tu jumpa kawan dia, aku pun peluk Islam, nama aku Masih Dari. Bukan berlaku penyedalu dekat tu. Jangan. Lepas tu kan nanti kan tuan-tuan, bila dia dah masuk Islam, kita nak tolong dia macam mana? Baik, cakap dengan dia. Cakap dengan dia, aku ajar kau satu ayat ini, kau ikut. Yang mana ayat ini kalau kau amalkan, tukang sihir tidak akan boleh ganggu kau. Apa ayatnya tuan-tuan? Ayat kursi. Kau ikut aku baca ini. Lepas tu kalau bila-bila tukang sihir datang, kau baca je ayat kursi ni. Lepas tu bila kita baru mula-mula merawat, kita akan banyak jumpa kes-kes gini. Dan saya sekarang ni dah tak ada lagi gitu. Kalau ada memang aku tak layan je. Azan pulang. Itu je. Bila mula-mula merawat, mungkin Allah nak ajar kita. Jin, aku tak boleh keluar, aku takut, nanti aku kena bunuh. Baik, ajarkan dia ayat kursi. Kalau dia masuk Islam, kalau dia tak nak masuk Islam pun tak apa. Kalau dia tak nak masuk Islam macam mana? Kata Islam tak wajar. Gitu ke? Islam zalim ke? Tak. Baik, aku kasih kau satu senjata ini. Kalau kau bercakap benar, insya-Allah dia akan boleh tolong kau. Anda tahu tak, ini benda saya belajar dengan seorang ustaz lulus Azhar tau. Dia ajar saya benda ni. Dia cakap, baik, beritahu jin itu kalau dia tak nak masuk Islam kan, angkat tapak tangan kau. Angkat tangan. Okey. Aku baca ayat ini, dengan izin Allah akan ada senjata kat atas tangan ni. Ni tuan-tuan, anda takkan belajar benda ni semua tuan-tuan. Anda takkan belajar, tapi kalau anda betul-betul belajar ni, nak tak saya ajar ayat dia apa? Nak? Pada tak nak je korang. Adik nak tak cakap lain bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada tiup kat tapak tangan tu. Niat pada Allah, jadilah senjata untuk makhluk yang boleh pertahankan diri. Baca surah Ikhlas. Dia kata orang panjang atau tak boleh ingat. Anda bukan suruh dia hafal, anda kasih kat dia. Anda bagi kat dia, nanti anda tengok dia pegang. Anda bawa senjata ni, kalau tukang sihir nak tangkap atau ketua, tadi kan dia kata dia ada ketua nak bunuh dia, kau gunakan senjata ini untuk pertahankan diri kau. Kalau kamu bercakap benar, Allah tolong. Kalau kamu bercakap bohong, mudah-mudahan Allah turunkan azab dan laknat dia. Dia kau buat. Opa, kesalahan saya. Jin, dia belajar cepat tak? Waktu kat London tuan-tuan, kat Manchester ada waktu tengah cuti kat Europe, apa dia ada kawan tua tu ajak duduk rumah dia. Sampai kat rumah dia, dia tahu saya buat kawasan Islam, dia ajak kawan dia dengan orang Islam. Jadi satu hari tu saya pergi ke rumah satu orang tu asal daripada Pakistan. Jadi dia tak tahu berbual Melayu, dia tak tahu berbual putih, dia tak tahu berbual Urdu saja. Aku mana tahu berbual Urdu tuan-tuan. So dia masuk hantu. Okey? Saya nak berbual dengan macam mana dengan jin yang tak tahu berbual Melayu, tak berbual putih? Tak berbual mana? Ha? Tak faham. Dia tahu Urdu je. Apa nak buat? Nak cakap dengan jin tu, kau keluar sekejap 2 minit, dia cakap Melayu dan tu kau masuk balik. Kan? Kelakar kan? Ingat? Lepas 2 minit, saya cakap dengan dia, kau nak keluar ke atau kau nak aku belasang kau? Kau nak keluar tak nak? Kau nak masuk balik? Aku azan kau keluar sekarang. Azan. Faham tak bahasa Melayu? Orang tu dulu. Jadi macam mana dia boleh anggap? Jin ada kepakaran belajar sesuatu benda dengan cepat. Anda boleh perintahkan dia.
ni. Tak tahu lah, kalau buat kelas ni baru saya ajar. Ceramah anda takkan dengar. Kursus 1 ke 2 anda takkan dengar saya ajar benda gini. Dan benda ni benda yang anda buat tuan. Kadang-kadang saya buat. Dan waktu tu aku tak tahu nak buat macam mana dia cakap ni. Takkan pakai sen tangan, jin tutup mata. Asal cukup. Alhamdulillah. Ada yang cakap dengan dia. Betul, kalau kata di Islam, okay, ikut aku ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ada ayat kursi tuan-tuan. Nak tengok nanti. Okay, faham? Faham. Sekarang kalau dia kata aku tak faham ah, panjang sangatlah. Nampak susah sangat kau tipu. Bukan jin orang. Ataupun dia bukan Islam dan dia bukan ikhlas betul-betul nak keluar. Dia menipu. Kalau benar-benar dia betul nak keluar tapi dia tak boleh keluar sebab dia diganggu, anda ajar je ayat kursi, dia akan belajar. Dia akan dapat. Allah support dia dapat. InsyaAllah. Kalau dia keluar dah tengok pesakit tu pun baik. InsyaAllah. Walaupun teruk macam mana, patut kadang-kadang memang digalak, diperbolehkan berdialog. Patut buku Syekh Wahid ni, yang tengok belakang ni, saya ambil daripada Syekh Wahid punya dialog. Anda tengok dia dialog berapa banyak. Tengok dia boleh tanya Kristian ke kafir ke, semua ada dialog dia yang kat dalam sini. Bahkan kalau anda beli kitab dia tu, menangkis perisai kebal untuk makhluk kejahatan makhluk jin dan syaitan, dia punya dialog punya tebal, anda boleh belajar. Anda boleh belajar tuan-tuan. Banyak cara bagaimana dia berdialog dengan makhluk jin. Kalau jin itu jin kafir nak baca ayat apa, jin ini jin Islam nak baca ayat apa, kalau jin ini jin Kristian nak baca ayat apa, kalau jin ini tak ada agama nak baca apa. Kalau aku ajar sekarang pun pening kepalanya. Ini pun macam ada mana-mana otak ni okay? So, dengar sini. Saya tahu mungkin ada yang tak minat nak jadi perawat, kan saya ulang lagi sikit. Tapi apa yang anda pelajari ni, anda tak tahu bila satu hari anda akan gunakan. You will never know when anda akan gunakan. Okay? Dah pukul apa ya? Oh, dah ada pukul 1. Jadi tuan-tuan, practical kita ni cukup senang. Nanti bulan depan kita akan ada lagi sekali, insya-Allah. Cara anda saya minta kau boleh tolong baca, dan minggu depan setiap orang kena kasih satu soalan dengan saya. Boleh? Bulan depan siapa datang, satu soalan je saya minta. Anda ada 1 bulan untuk sekarang catatkan soalan tu apa anda nak kasih. Dan kalau boleh WhatsApp saya dulu. Semua dalam grup WhatsApp tak ada tak siapa yang tak ada nombor ke? Ada? Siapa yang tak ada dalam grup kita tu, tolong jumpa dengan Cikgu Nai, nanti dia masukkan. Atau tak ada WhatsApp, nanti kita SMS. Saya nak soalan tu saya akan terangkan apa kemuskilan anda pun, tak ada masalah. Boleh? Kasihlah kemuskilan apa, dan saya mengharapkan dan saya minta dan saya mengalu-alukan dan saya menjemput sesiapa yang berminat nak belajar persoarangan, anda duduk sebelah saya. Saya rawat anda tengokkan. Lepas tu anda baca ayat Quran tu. Jangan risau. Okay, tak ada orang akan salahkan anda. Okay? Dan kita akan ajar anda cara bagaimana nak merawat. InsyaAllah. Boleh? Ada apa soalan tak? Tak hari apa Ustaz? Saya ada setiap hari Selasa, Khamis, Sabtu, Ahad aja kat Johor. 2 to 6. Okay, anda kena call Kak Ila dulu tanya timing saya. Ya? Anda call Kak Ila, atau Ila yang nombor 8109 yang harus telefon tak angkat tu. Kena SMS. Atau anda kena WhatsApp, maklumlah anak 5. Jadi lalu tak angkat telefon. Aku telefon kan, aku tak angkat. Bersih rumah dah kan? Jangan bersih rumah belum kan? Belum. Okay, come. Last. 5-10 minit saja. 5-10 minit saja. Cara nak bersih rumah tuan-tuan. Selalunya kita suruh guna spray. Tapi kalau tak, anda boleh buat ayat sendiri pun. Anda ambil ayat, anda ambil apa? Ambil air. Anda bacakan ayat-ayat ruqyah. Okay, lebih elok anda baca surah Al-Baqarah. Okay, lebih elok lah. Tapi kalau tak, anda baca ayat ruqyah pada air. Kita letakkan dalam botol spray. Ustaz, saya tak nak pakai botol spray. Saya nak ikut Salafi punya orang zaman dulu, tak pakai spray. Rasa kau lah, ambil mangkuk kau renjik saya tengok tak jadi kau lama sakit ke tak. Kena rumah 3 tingkat, saya tengok. Anda boleh pakai spray gini, spray. Tapi ini pun lenguh. Tapi kalau anda kena kata rumah 3 tingkat, nak spray bagaimana? Pergi NTUC, pergi beli yang pump, tekan spray. Itu. Spray daripada arah mana? Anda tengok buku yang muka surah akhir. Rumah HDB tuan-tuan, tengok sini rumah HDB. Ini pintu belakang keluar kan? Ada 1 pintu kan HDB ataupun kat belakang. Okey, selalunya jarang lah ada 2 kan, selalu mesti 1. Jadi anda tengok mana pintu utama yang keluar rumah kat sini. Okey? Sama ada anda diri di depan pintu menghadap kiblat. Kalau di sini kiblatnya di sini. Okey? Anda mendiri kiblat ataupun anda boleh diri di tengah-tengah hall rumah. Okey?
anda boleh baca Fatihah, Ayatul Kursi, 3 kul. Okay. Lepas anda baca ini, anda bacakan doa Nabi Sulaiman. Sumpah Nabi Sulaiman kepada makhluk jin. Ada tak kat belakang tu? Ada. Ada ambil buku tu. Okay. Perjanjian Nabi Sulaiman kepada makhluk jin. Anda baca 3 kali. Tapi selalunya kalau saya baca 2 ayat tu saya baca dalam Unashidukum bi allazi akhadahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukum Allah an takhruju wa la tu'du ahada wa tarhalu min baitina. Okey, anda baca tu 2 kali, lepas tu anda baca dalam bahasa Melayunya. Okey, aku ingatkan kepada engkau akan sumpah yang pernah diucapkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Keluar dan pergilah engkau daripada rumah kami. Aku sumpah engkau dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Keluar dan pergilah engkau dan jangan engkau menyakiti seseorang pun. Lepas tu anda azan. Fatihah ayat kursi 3 kul, lepas tu anda baca perjanjian Nabi Sulaiman 3 kali. Yang ketiga anda baca tu anda boleh baca dalam bahasa Melayu lah. Jadi yang tuan rumah pun faham. Dan kadang-kadang jin tak faham, dia akan faham akan perjanjian Nabi Sulaiman tu kat dalam rumah. Lepas tu anda azan. Boleh? Azan tak payah azan kuat-kuat sampai satu blok dengar. Sekadarnya sahaja. Lepas tu anda spraykan bermula di sebelah mana? Kiri. Spray ni ada 2 cara tuan-tuan. Dengar ada 2 cara. Satu, anda spray ni. Okay, anda berjalan kat spray ni, anda masuk dalam bilik tu, keluar bilik. Okay, bermula sebelah kiri anda masuk sampai bertemu di pintu tadi di sebelah kanan, anda dah pagarkan satu rumah. Lagi satu cara tentu ialah anda ikut ruang. Contoh hall 4 segi kan, anda spraykan hall dulu. Spray sampai sini. Lepas tu anda masuk bilik, bermula dari pintu tu anda spray. Faham tak apa berbual ni? Okay, satu cara anda jalan all the way sebelah kiri. Toilet jangan spray kat luar saja. Okay, sampai kat sini anda dah ada satu rumah. Lagi satu ialah anda ikut petak by petak, yang mana anda tengok tak kat buku ni. Nampak tak dia ikut petak by petak? Living hall, bilik, kita spraykan 4 segi kan? Yes, anda boleh gunakan begitu. Ada pula kalau kena kes yang ganas, kes yang teruk, rumah yang selalu dengar bunyi guli, nampak hantu, setiap ruang tu anda azankan. Kalau di dalam living hall anda azan, kat bilik anda azan, bilik master bedroom anda azan, kat dapur anda azan. Store room tak payah azan lah, seorang kecil masuk, sepik kan azan. Boleh buka je pintu tu. Boleh, tak ada masalah, ada spray. Kalau dah azan makin rabak Ustaz, habis rumah pula panas. Azan lagi. Ha? Azan lagi. Oh, tak boleh tahan Ustaz. Orang banyak tanya saya, Ustaz, rumah saya ni kena ganggu teruk, haruskah saya pindah? Harus. Saya cakap, kalau anda pindah, pengalaman saya lah, yes, 1-2 tahun atau kadang-kadang 6 bulan, kita rasa peace. Tahun ke depan hantu boleh datang balik. Sebab dia mengikut. Jangan ikut. Mana kita pergi dia ikut. Ustaz, saya nak share Yes, pengalaman. silakan. Dulu saya pernah belajar rawatan. Lepas tu dah tak bikin lagi lah, macam tak belajar. Lepas tu ada suatu masa tu terkena jugalah gangguan. Saya tak perasan tau rumah tu kena gangguan. Rumah saya tu lah masa kita tinggal 2 orang lah. Lepas tu bila dengar tarik kerusi malam, tarik kerusi, tak ada apa, batu lesung tutup. Batu lesung. So it was very strong. Saya tak teringat kan pasal saya pernah belajar rawatan dulu. So bila memang pindah lah. Akhirnya pindah. Lepas tu mak saya cerita nak jual rumah, saya jual, pindah. Then kita tak terfikir pun nak rawat tentu rumah. Jadi bila dah pindah rumah baru, memang dah after that kita baca, kita start dalam rumah baru. Kadang-kadang pagar yang kita buat tu dah masuk kan. Jadi saya bila start dengar, bila dah Yang rumah baru bunyi juga lama. dia nak start bunyi. Lepas tu saya pagar balik. Pagar. Pasal dia punya bunyi you can recognize already. So dia akan macam Ustaz kata, dia kalau ikut dia akan ikut lah. So you have to start from beginning. Sebab di mana kita kongsi terima kasih Cikgu Nash. Benda ni dia bukan kata dia nak duduk kat rumah, tidak. Dia nak ganggu kita. Anda pindahlah ke Afrika. Dia kacau ke tak? Sama pada tempat. Jadi kita jangan lari lah. Melainkan kalau kita nak pindah lain. Tapi kalau tidak, itu rumah kita pertahankan, rawat lah. Kadang-kadang dah 3 kali pindah dalam, kita duduk mana tak tahu, duduk kat pokok. Benda ni akan mengikut. Jadi kita lawan. Buka surah Al-Baqarah. Kadang-kadang ustaz dah buka tak jalan. Mungkin Allah nak kita belajar untuk baca. Allah tak izinkan kita baik sebab mungkin Allah nak kita sendiri yang selalu baca Quran. Tapi kita bacakan ayat-ayat yang nantinya ada kat sini. Okey, ada apa soalan tak sebelum kita akhiri kita punya kelas untuk hari ni?
Baik, tenang. Pertama, selalu dengar bunyi guli jatuh tanpa sebab. Artinya setiap kali dengar bunyi guli, tek 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 tek. Nombor 2, kerusi tarik tapi bukan orang atas. Nombor 3, nasi cepat basi. Basi berair macam tapai. Nombor 4, orang duduk akan nampak kelibat-kelibat. Kelibat-kelibat. Okey. Nombor 5, rumah tu rasa panas walaupun ada aircon, ada kipas. Nombor 6, duit selalu kurang. Tapi kalau kau tak kerja, duit kurang kita lain. Artinya kita kerja, duit tak tahu lebih. Nombor 7, selalu bergaduh orang kat dalam rumah tu. Nombor 8, selalu banyak sakit-sakit tanpa sebab. Nombor 9, tuan-tuan, ini selalu yang bahaya. Kadang-kadang ada banyak kutu dan pijat. Nombor 10, anda tengok dia punya apa? Tembok kadang-kadang berbelah-belah macam ada benda putih. Pergi HDB, cat-cat pun keluar balik benda tu. Macam fungus itu. Itu asal Ustaz. Baru saya semalam sadar aku. Kau tanya hantu tu, aku boleh interview lagi pasal hantu tu. Saya tak tahu, serius. Saya tak boleh jawab benda tu. Mengapa ada benda putih itu, saya tak jawab. Tapi apa sebab? Adakah orang hantar atau Okey, banyak sebab. Pertama, berkemungkinan yes orang hantar. Kita tak boleh tolak. Nombor 2, kita tak mengamalkan sunnah Nabi. Masuk rumah tak beri salam. Masuk rumah tak baca bismillah. Kan Nabi katakan ada dasim tu duduk kat atas setiap rumah orang Islam. Bila kita balik, dia duduk depan pintu. Bila kita masuk rumah tak beri salam, Nabi kata makhluk syaitan tu akan masuk sama. Kadang-kadang kita okey beri salam, tapi anak-anak kita balik tak beri salam juga. Jadi dan syaitan ini bila kita beri salam, kita baca bismillah, masuk nama Allah, masuk rumah baca sebut nama Allah. Syaitan yang dasim ni, kategori dasim yang duduk depan pintu ni, dia akan cakap dengan kawan dia, hari ini kita tak ada tempat tidur, malam ni kita ada tempat tinggal. Jadi nombor 3, berkemungkinan kita ada pernah bawa atau orang bagi kita barang. Especially ni mereka pergi bobak-bobak dapat tangkal, wafak dan sebagainya. Kadang-kadang benda tu merupakan magnet. Tahu magnet tak? Besi berani, invitation, panggil makhluk jin mana-mana datang, masuk. Yang gantung-gantung kat pintu tu. Tak, saya dulu masih pada gantung benda, tak ada, aku tahulah apa dengar bunyi-bunyi jatuh dan sebagainya. Dan cara bagaimana kita nak tahu sama ada rumah tu ada gangguan, letakkan garam kasar kat rumah. Letakkan kat ujung-ujung garam kasar, letak kat mangkuk kecil, letakkan garam kasar. Dalam masa 3 hari anda tengok. Ada orang kata suruh tabur garam kasar, tapi saya tak minat, nanti dia bercair, melekit. Jadi letak kat ujung tu dah. Dia letak garam kasar sikit. Tengok dalam masa 3 hari cair ke tak? Pengalaman confirm cair, macam air pun ada tu. Tak payah bacakan. Ha? Tak payah bacakan. Just Sebaiknya kita bacalah, baca Fatihah, ayat kursi 30 lah. Nak baca ayat ruqyah lagi elok. Sebab jin ni datang kat rumah memang dia suka kacau, tuan-tuan. Kita makan tak baca bismillah kan, Nabi kata syaitan makan balik ikut kita makan apa. Jadi cuba mengamal sunnah tu. Ada apa soalan anda yang rumah? Kalau rambut. Okey. Tahun lepas hospital kat Johor panggil saya. Okey. Tempat ward labor, tempat orang bersalinnya ward. Kat bawah tu saya tak ingat tingkat berapa, ada satu bilik yang dah 14 tahun tak pakai. 14 tahun tak digunakan. Jadi bila hospital tu dah mula penuh, dia nak gunakan hospital ni, tuan-tuan. Okey. Jadi setiap pagi tu nanti kat tepi koridor tu akan jumpa rambut panjang. So cleaner pun bising, apa rambut ni? Bersihkan, buang. Okey. So besok malam tutup semua. Pagi buka, jumpa rambut lagi panjang. Tiap-tiap hari jumpa rambut. Tak botak pula tu, tuan-tuan. Mengapa rambut? Kenapa? Saya cakap terus terang, saya pun tak tahu. Saya tak tahu, dia kata tak tahu lah. Kerana dia lebih nak menakutkan kita. Dan rambut tu dia panjang tau. Ada pula orang kat rumah ni, semua rambut pendek-pendek. Maaf rambut pendek-pendek. Suami isteri rambut pendek. Tapi selalu akan jumpa rambut panjang kat rumah. Every day jumpa kat koridor rambut panjang. Sedangkan kita tak ada rambut panjang kat rumah. Mana datang? Jin suka menakutkan kita dan dia nak memberitahu yang aku ada. Selalunya kes gitu ada 2 kes. Dia bukan penunggu rumah tu. Rumah saya. Dia kadang-kadang lebih pada masalah saka. Saka ni tuan-tuan, ialah masalah keturunan kita. Yang mana saka ni, kalau kita nak tahu saka ni, anda tengok selalu tak tidur, mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi arwah-arwah orang lama. Dan saka ni kadang-kadang kita mimpi kita pernah dapat sesuatu daripada keturunan kita atau orang bagi kita barang. Mimpi binatang-binatang, especially harimau, buaya.
Kalau siapa kena harimau buaya ni selalu dia akan mewarisi saka benda gini tuan-tuan. Saka harimau ni kalau keturunan dulu memang seorang panglima ke pendekar. Sebab saka buaya ni kebanyakan dalam segi perubatan dia gunakan saka buaya. Dan rambut panjang ni kebanyakan tak, kita pun takut juga. Dia bukan mutian lah. Bukan mutian. Dia lebih macam jenis anak kalau rawak tu nanti dia akan jadi macam nenek kebayan, macam nenek-nenek gitu. Ustaz, kat Mak Saleh tak ada pun nenek kebayan semua ni. Tuan-tuan, Mak Saleh, Dracula, Mak Saleh ni cerita lah. Okay, kat Jepun mungkin ada apa? Ada apa? Sadaku, ada apa? Tak tahu benda lah tu mungkin. Artinya ikut kat mana benda tu punya jin akan mengikut. Dia akan lain-lain. Okay, tapi yang penting kita jangan fikir hantu tu, kita fikir cara bagaimana nak mengatasinya. Al-Baqarah Nabi kata, rumah masalah beritahu kepada pesakit baca surah apa? Al-Baqarah atau baca surah Al-Baqarah. Kerana Nabi ajar baca surah Al-Baqarah, syaitan akan lari. Syaitan akan keluar daripada rumah itu, tuan-tuan. Kalau kita pindah rumah baru pun jangan tepung komak ke, letak tepung tawah ke apa, baca surah Al-Baqarah. Kita ajarkan pesakit atau keluarga kita baca surah Al-Baqarah. Ada apa lagi tak? Tak tanya? Tak? Dipersilakan. Kutu dan pijat benda yang anda rasa macam pelik tapi ada rumah yang kena tau. Pijat yang mana saya pernah pergi rumah kat Yishun, sampai tuan rumah tu dah give up. Dah tak tahu nak buat apa. Panggil pest control pun give up. Tapi kalau kena air rukiah di spray, pijat tu mati. Macam mana tu? Spray air rukiah, air pipe ini biasa, mati pijat tu. Kena pest control tak jalan. Pijat. Sebab bila kena pijat ni tuan-tuan, saya pun pernah kena lah dulu kat orang Malaysia sama-sama kita pindah. Memang waktu tu pun nak pindah, bukan kerana apa tu. Okay. Tak tahu mana datang pijat dia tuan. Tak tahu mana datang. Okay. Kutu. Mana datang kutu tu? Banyak kutu. Kutu. Bila anda tengok sihir ni kan, tengok zaman Fir'aun yang banyak kutu-kutu kan. Zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa tu yang banyak kutu-kutu keluar semua tu. Yes. So kutu, pijat merupakan benda-benda yang boleh jadi benda sihir. Ahli sihir nak kita stres. Sini siapa yang cerita dengan saya rumah Pulau Ulat? Ada sini tak ada? Ada tu. Siapa cerita dengan saya itu Dia baru nak merawat, rumah dia penuh dengan ulat. Dia kata benda ni benda biasa lah. Rumah saya pun pernah kena keluar ulat putih banyak. Okay. Ini merupakan dugaan bila kita nak mula merawat. Akak kat belakang dah pening lah. Tak jadi nak rawat rumah ulat je. Baibon pun tak jalan je kata. Mula-mula nak merawat je gitu tuan-tuan. Lagi-lagi kalau kena kes saka atau sihir malam tu, kat Sembawang nak pergi rawat kes saka. Yang mana makcik tu, dia punya telinga akan dengar bunyi cengkerik. Macam bunyi krik, kat dalam telinga dengar tuan-tuan. Dia kalau jalan pergi ke MRT, naik dalam MRT, dia selalu akan ada lalat seekor ikut. Sini tak tahu siapa yang pernah kena lalat mengikut kat kepala dia. Sampai ada orang tegur makcik, asal lalat ni ikut makcik Ada tak tuan-tuan? Syaitan ni dia boleh menyukui bermacam-macam benda tuan-tuan. Jadi InsyaAllah kita akan bersambung bulan hadapan. Dah 3 suku dah. Cikgu dah boleh makan? 3 suku? 1 suku. 1 suku. Ambil. Dah ada makan? Tuan-tuan, kalau boleh kita tunggu sebentar. Ada makan sedikit untuk kita makan tengah hari. Yang mana kalau boleh kita duduk berkenalan nak satu sama lain. Yang mana mungkin anda tak tahu bila kita perlukan bantuan. Dan siapa yang nak merawat, tolong jangan pergi